Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah kita akan teruskan kelas secara online PDPC menggunakan aplikasi Zoom untuk kelas tingkatan 1. Okey. Untuk kelas kali ini saya akan fokuskan pelajaran ke-19 di bawah tajuk fiqh, iaitu suci daripada najis. Okay. Sebelum kita bercuti, kita pernah sentuh tajuk ini sedikit. Jadi kita recap seimbas lalu tentang tajuk suci daripada najis. Okay. Yang pertama, maksud najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah. Okay. Najis dari segi bahasa bermaksud semua benda yang kotor. Okay. Dari segi bahasa, najis merujuk kepada semua benda yang kotor. Adapun dari segi istilah, najis bermaksud benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Okay. Najis bermaksud benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Okay. Dan najis yang menyebabkan solat tidak sah terbahagi kepada 3 jenis. Okay. Najis terbahagi kepada 3 jenis, iaitu najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah. Okay, 3 jenis najis. Okey, kita pergi pada jenis najis yang pertama, iaitu najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ialah najis ringan, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki berumur kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibu. Okay, daripada definisi ini dapat kita simpulkan bahawa kategori najis yang pertama, iaitu najis ringan atau dipanggil najis mukhaffafah di kalangan para fuqaha, satu saja najis dia, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki. Air kencing kanak-kanak lelaki berumur kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibu. Daripada definisi ini kita dapat simpulkan kanak-kanak lelaki kalau dia kurang umur 2 tahun dan dia telah minum susu formula, maka bukan lagi air kencingnya bukan lagi najis mukhaffafah. Ataupun air kencing kanak-kanak perempuan juga bukan dalam najis mukhaffafah. Kerana najis ringan ialah air kencing kanak-kanak lelaki berumur kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibu. Okey. Itu kategori yang pertama, jenis yang pertama. Jenis yang kedua iaitu najis mutawassitah. Najis mutawassitah ialah najis pertengahan. Sebagai contoh, darah, muntah, nanah, tahi, air kencing, bangkai. Termasuklah dalam najis mutawassitah ini juga ialah air kencing kanak-kanak perempuan. Okey. Dan sedikit lagi najis mukhaffafah ni, seandainya kanak-kanak lelaki itu, okey, berumurnya melebihi 2 tahun, okey, maka air kencingnya tidak lagi najis mukhaffafah tetapi bertukar status kepada najis mutawassitah. Okey. Yang ketiga, kategori najis yang ketiga ialah najis berat. Najis mughallazah, najis berat, iaitu anjing, khinzir atau kacukan kedua-duanya serta segala yang ada kaitan dengannya seperti tahi, darah, kulit, daging, bulu dan lain-lain. Dalam erti kata yang lain, tahi anjing, tahi khinzir, darah anjing, darah khinzir, kulit anjing, kulit khinzir, bulu,
cecair yang keluar daripada kedua-dua binatang ini atau binatang yang terhasil daripada kacukan kedua-duanya adalah dalam kategori najis mughallazah, iaitu najis berat. Okey. Kita selesai 3 kategori najis. Yang pertama najis ringan, yang kedua najis pertengahan, dan yang ketiga najis yang berat. Kunci ilmu. Ubat-ubatan yang mengandungi alkohol sebagai bahan pelarut bukan najis dan diharuskan sekiranya alkohol tersebut tidak diproses seperti arak. Okay. Maksudnya apa di sini? Maksudnya mana-mana bahan yang mengandungi alkohol, contohnya seperti minyak wangi ataupun hand sanitizer, okay, ia tidak dihukum najis, melainkan alkohol yang terhasil daripada proses pembuatan arak. Alkohol yang ada dalam arak, ia najis. Adapun alkohol yang digunakan dalam bahan pelarut seperti dalam minyak wangi, dalam hand sanitizer ataupun apa-apa jua produk lain, okay, ia tidak jatuh dalam kategori najis. Dia diharuskan. Mana kata minyak wangi ada alkohol, boleh dibawa untuk solat contohnya. Hand sanitizer boleh dipakai. Maksudnya dia tidak najis. Kena tangan kita, okay, walaupun dia mengandungi alkohol, tapi alkohol itu tidak najis. Melainkan alkohol yang terdapat dalam arak. Okay, itu kunci ilmu, itu info tambahan untuk kita. Jadi arak ini kategorinya najis. Najis pertengahan. Okey, najis mukhaffafah ada satu saja, air kencing kanak-kanak lelaki umur kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibu. Kalau dia minum susu ibu dan masa yang sama dia makan lagi makanan-makanan lain, makanan-makanan luar, dia bukan lagi najis mukhaffafah, berpindah kepada mutawassithah. Najis mutawassithah pula najis pertengahan. Ini kategori yang banyak. Okey. Ada pun najis mughallazah, najis berat, iaitu anjing, khinzir atau kacukan kedua-duanya ataupun apa-apa cecair daripada binatang-binatang ini. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada cara menyucikan najis. Kita tengok dialog. Hari ini kita akan belajar cara menyucikan setiap jenis najis. Okey. Okey, sebelum kita pergi kepada cara menyucikan najis, kita pergi dulu kepada kunci ilmu. Okay. Produk berasaskan kulit seperti beg tangan, kasut kulit, tali pinggang yang dibuat daripada kulit khinzir boleh dikesan dengan melihat bintik berbentuk segitiga yang ada pada produk tersebut. Ni macam ni. Ada bintik tiga. Okey, salah satu cara info yang berguna untuk kita untuk mengesan kalau produk-produk itu diperbuat daripada kulit khinzir. Okay, supaya kita tidak terbeli apa-apa produk berasaskan kulit ni buat daripada kulit khinzir, kerana kulit khinzir tidak boleh dimanfaatkan, dan ia haram untuk kita pakai. Okey, seterusnya kita pergi kepada
bagaimana nak menyucikan najis? Okay. Seandainya pakaian kita, anggota badan kita ataupun tempat tinggal kita, rumah kita terkena najis, bagaimana nak bersihkan supaya ia suci kembali dan boleh digunakan ketika ibadah. Okey, yang pertama kalau terkena najis mughallazah, contohnya kasut kita, selipar kita ataupun seluar kita terkena najis anjing ataupun najis khinzir. Yang pertama, kita perlu sediakan air tanah. Okey, kita perlu sediakan air tanah. Okey, ambil baldi, isi air dan masukkan tanah ke dalam air tersebut. Okey, air ini dia akan jadi warna keruh kerana ia bercampur dengan tanah. Yang kedua, kita kena ambil air mutlak. Okey, bagaimana step untuk menyucikan najis? Yang pertama, buang najis tersebut. Okay, hilangkan fizikal najis. Seperti contohnya di kasut, buang dulu najis tersebut. Okey, hilangkan dulu kesan najis tersebut sama ada pada kasut kita, pakaian kita atau pada anggota badan kita. Step yang pertama, buang najis. Yang kedua, sediakan satu bekas air tanah dan satu bekas air mutlak. Okay, seperti gambaran dalam gambar aja di bawah. Seterusnya, basuh tempat yang terkena najis dengan satu kali basuhan air tanah. Okey, kita ambil dulu air tanah, basuh tempat yang terkena najis tersebut. Okey. Seterusnya, basuh tempat yang terkena najis dengan 6 kali basuhan air mutlak. Okey, 6 kali. Untuk memudahkan, kita mungkin boleh menggunakan gayung. Okey. Satu kali kita ambil secebok air atau segayung air dikira satu kali basuhan. Okey, yang pertama basuh dulu menggunakan air tanah, yang kedua disusuli dengan 6 kali basuhan air mutlak. Okey, kemudian pastikan hilang dan suci. Okey, daripada bau, tiada lagi bau najis, tiada lagi warna najis, tiada lagi rasa. Okey, rasa. Seterusnya, najis mukaffafah. Okay, kita tengok najis mukaffafah, najis ringan. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang dari 2 tahun yang hanya minum susu ibunya. Okay, cuma 2 step saja. Yang pertama, buang najis tersebut. Kemudian renjis air pada tempat yang terkena najis dan kemudian tempat tersebut suci. Okay, kalau pakaian bayi tersebut terkena, buat saja macam tu. Buang najis tersebut dan renjis air pada tempat yang terkena najis. Okay, mungkin di lantai, rumah dan sebagainya. Itu untuk najis mukhaffafah. Adapun najis mutawasitah, langkah yang pertama, buang najis. Basuh tempat yang terkena najis dengan mengalirkan air. Pastikan hilang dan suci daripada bau, warna dan rasa. Okey, kita tengok kunci ilmu. Basuhan menggunakan mesin basuh hendaklah dicucikan terlebih dahulu pakaian bernajis sebelum dicampurkan dengan pakaian yang tidak terkena najis. Ini info yang sangat penting kerana ia melibatkan kehidupan seharian kita. Kita duduk berkeluarga, okey, mesin basuh bercampur pakaian. Okey, kita adik-beradik, mungkin ada adik yang masih kecil. Okey, pakaian-pakaian itu sekiranya ada najis air kencing ataupun najis tahi, hendaklah dibersihkan dahulu. Tidak boleh terus masukkan pakaian tersebut ke dalam mesin basuh bercampur dengan pakaian-pakaian lain. Haruslah dibersihkan dahulu seperti tata cara yang kita sebutkan seperti di atas, kemudian barulah dimasukkan ke dalam mesin basuh. Jika tidak, pakaian-pakaian najis ini akan menajiskan pakaian-pakaian lain dan menyebabkan
cucian mesin basuh itu tidak bersih dan status semua pakaian yang bercampur dengan pakaian najis ini juga menjadi najis. Itu sebab pakaian yang bernajis perlu dibersihkan dahulu sebelum dimasukkan ke dalam mesin basuh. Okey. Di dalam topik ini juga, kita membincangkan tentang cara menyucikan kulit haiwan. Sebelum ini kita membincangkan cara menyucikan najis dan sekarang kita pergi kepada satu lagi topik iaitu cara menyucikan kulit haiwan. Okay. Manusia banyak menggunakan kulit haiwan untuk tujuan tertentu. Contohnya, baju kulit dipakai untuk membantu memanaskan badan ketika musim sejuk. Selain itu, kulit haiwan dijadikan bahan untuk membuat beg tangan, tali pinggang, kasut dan dompet. Semua kulit haiwan boleh dimanfaatkan kecuali kulit anjing dan khinzir. Kulit tersebut perlu disucikan sebelum boleh digunakan. Maksudnya, kulit haiwan selain daripada kulit anjing dan khinzir, kita umat Islam boleh manfaatkan. Okey, dengan syarat kulit tersebut perlulah disucikan sebelum boleh digunakan. Okey, proses menyucikan kulit haiwan disebut sebagai samak. Okey, proses menyucikan kulit haiwan disebut sebagai samak. Okey, samak merujuk pada proses menghilangkan segala lendir, daging dan kelembapan yang melekat pada kulit. Itu maksud samak. Samak ni proses menyucikan kulit haiwan supaya kita dapat gunakan dia. Okey, bagaimana nak menyucikan kulit haiwan? Sediakan bahan-bahan yang bersifat menghakis untuk menyamak. Contohnya kita ada daun akasia ataupun manjakani, kulit delima ataupun tawas. Okay, boleh juga digunakan dengan tahi merpati ataupun bahan kimia. Okey, dalam konteks kehidupan kita pada hari ini, yang mudah kita dapat ialah pencuci bahan kimia. Okey, dia ke kulit delima, tawas, daun akasia. Adapun tahi merpati memang mudah dijumpai, tetapi alternatif lain lebih sesuai untuk menyamak kulit haiwan ini. Okey. Apabila kita ada bahan-bahan ini, langkah seterusnya ialah buang lendir jika ada lemak dan darah yang melekat pada kulit tersebut. Maksudnya kita nak purely semuanya kulit saja. Okey, gosok kulit dengan bahan yang disediakan. Proses menggosok kulit ini dipanggil samak. Bilas kulit dengan air mutlak, jemur kulit hingga kering. Okey. Okey. Itu tadi mengenai tentang samak. Jadi untuk pelajaran hari ini, ringkasannya yang pertama kita belajar tentang maksud najis dari segi bahasa dan istilah. Kemudian kita bincangkan tentang jenis-jenis najis yang terbahagi kepada 3 bahagian. Najis ringan, mukhaffafah, najis pertengahan, mutawassithah, najis berat, najis mughallazah. Seterusnya kita telah bincangkan tentang bagaimana hendak menyucikan najis-najis tersebut dan yang terakhir kita belajar tentang cara menyucikan kulit haiwan. Okey. Jadi untuk tajuk ini kita telah selesai membincangkannya, alhamdulillah. Okey. Dan sebagai latihan pengukuhan, saya minta pelajar buat dalam buku 2 soalan yang keempat. Okey, dalam buku 2 soalan keempat. Muka surat 112. Anda telah terbeli sehelai baju sejuk yang diperbuat daripada kulit khinzir. Apakah tindakan anda setelah menyedari hal itu? Okey, boleh buat ini dalam buku 2. Jadi sekadar itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini.
akan disambung pada masa akan datang melalui aplikasi Zoom dan rakaman ini saya akan upload di YouTube. Sila sila klik pada pautan yang akan saya sediakan nanti. Jangan lupa subscribe, like dan share video YouTube ini untuk dikongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.